Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Jadi sebagai tanggungjawab hamba yang Allah telah berikan nikmat ini, hendaklah kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepadanya dengan melakukan ketaatan kepadanya. Moga-moga hidup kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dunia dan akhirat, insya-Allah, amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tazkirah, mari beringat pada hari ini kita akan sambung tazkirah saya yang sebelum ini. Maksudnya usahlah kita mengadu kepada selain Allah. Ini kita part tu lah. Yang mana pada sebelumnya kita masih lagi dalam tajuk berkenaan dengan nasihat berupa 3 perkara, 3 poin, ya. Yang mana pada minggu lepas saya baru bacakan yang poin yang pertama, kan, iaitu barang siapa yang bangun pagi kemudian dia mengadukan tentang kesempitan hidupnya kepada manusia, kepada orang lain, maka seolah-olah dia telah mengadu kepada Tuhannya. Jadi pagi-pagi tu hendaklah kita ada masalah, jangan ceritakan kepada manusia. Pertama, hendaklah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini seterusnya, ianya adalah merupakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Seterusnya, perenggan yang seterusnya, wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa yang merasa sedih dengan keadaan dunianya di waktu pagi, maka sesungguhnya pagi-pagi itu dia sudah membenci pada Tuhannya. Dan seterusnya, dan siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya, kepada seorang orang kaya kerana kekayaannya, maka sesungguhnya telah hilang 2/3 daripada agamanya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan perenggan yang nombor 2. Barang siapa yang pagi-pagi dia dah bersedih terhadap keadaan dunianya. Sedih di sini sedih kerana kehilangan, sedih kerana tidak beruntung, sedih juga kerana kekurangan yang berlaku pada kehidupan dia. Maka sesungguhnya dia telah rasa benci kepada Tuhannya. Mengapa demikian? Ulama menjelaskan, antaranya sebabnya seolah-olah dia tidak dapat sabar terhadap ketentuan pada diri dia. Seolah-olah dia tak redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Maka seolah-olah bila dia berasa sedih, maka dia seolah-olah membenci pada Tuhannya. Wa'iyazbillah. Jadi pagi-pagi itu, seperti mana saya juga telah kongsikan sebelum ini tentang bagaimana seorang mukmin berpagi-pagi, maka pagi-pagi itu hendaklah yang kita rasa sedih, maka kita kena rasa redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga sabar, sabar terhadap kondisi keadaan diri kita. Sepatutnya pagi-pagi ini kita telah setkan diri kita, set minda kita, kita berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati kita, maksudnya tauhid kita, akidah kita, hendaklah kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada satu hari tersebut. Kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan zikrullah, banyakkan mengingat Allah. Bacalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi. Waktu pagi hari, apakah doanya? Doa-doa kalau kita perhatikan banyak manfaat. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk dibaca di pagi hari. Banyak, supaya dimudahkan urusan rezekinya, supaya diampunkan segala kesilapannya, supaya kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur, dan macam-macam lagi lah. Dan juga doa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, banyak manfaatnya.
Maka kalau kita tidak melakukan demikian, maka sungguhnya seolah-olah kita telah nak protes kepada Tuhan kita. Kalau kita rasa tak happy terhadap keadaan dunia kita, itulah yang sebaliknya akan terjadi. Jadi hati kita dia perlu dijaga, yang dirosakkan oleh syaitan dengan bisikannya dan godaannya. Seterusnya, dan barang siapa yang merendahkan diri kepada seorang kerana kekayaannya, dia orang tu kaya, orang ni berharta, kita merendahkan diri, maka sesungguhnya dia telah hilang 2/3 daripada agamanya. Dalam syariat agama, dalam Islam, kita memang digalakkan untuk merendahkan diri, tetapi kepada mereka yang mempunyai ilmu, mereka orang yang ahli baik, ahli dalam kebaikan, itu memang kita digalakkan untuk kita merendahkan diri kepada mereka. Tetapi kalau kita merendahkan diri kepada orang yang lebih ada kekayaannya, ada hartanya, maka ulama menjelaskan kenapa larangan Nabi begitu, kerana kita seolah-olah kita ada letak pengharapan. Kita letak pengharapan kepada orang tersebut supaya kita pun dapat duitnya, kita juga dapat kekayaannya, kita pun dapat apa-apalah manfaat hartanya. Jadi itu seolah-olah ada pengharapan kepada selain Allah. Kita mengharapkan sesuatu daripada manusia. Ini membahayakan agama dalam diri kita. Ini membahayakan agama dalam kehidupan kita lah. Sebab apa? Kita khawatir kerana kewangan ataupun kerana duit, kita boleh tergadai kita guna agama kita dalam diri kita. Jadi hanya kita letak pengharapan kita, hanya kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merendah diri itu kepada orang yang lebih berilmu, orang yang ahli kebaikan, ataupun orang yang lebih tua. Memang kita digalakkan untuk merespek ataupun hormati yang lebih tua. Daripada orang yang kerana kekayaannya, inilah kita berhati-hati. Bukan menghormati orang itu bukan kerana kekayaannya, tapi kerana kebaikannya, kerana ilmunya dan sebagainya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga perkongsian ini, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan 3 perkara poin, iaitu pagi-pagi itu janganlah kita mengadu kepada selain Allah. Ada masalah, hanya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara orang sabar itu, ciri-ciri orang sabar itu tidak menedahkan dia punya masalah dia kepada orang ramai. Dan seterusnya, jangan kita bersedih, redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan bersabar. Redha dan juga bersabar tetap ketentuan kesusahan yang kita hadapi. Apa yang Allah tetapkan kepada kita, kita hendaklah bersabar dan redha. Didik jiwa kita untuk redha apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada kita. Dan juga yang seterusnya, jangan ada mengharapkan sesuatu pada keduniaan orang ada, kekayaan dia, yang kita letak harapan, tamak ataupun harapan supaya kita dapat. Tidak, hendaklah kita hanya mengharap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 perkara di para jemaah sekalian pada pagi hari ini, hendaklah kita jaga pada diri kita. Hanya kita serahkan diri segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengharap kepada makhluk-makhluknya. Jadi moga para jemaah sekalian, perkongsian pada hari ini dapat sama-sama kita bermuhasabahlah, atau bermuhasabah kita menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai hamba Allah. Kita ada misi kita menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham tentang peranan hamba, antaranya hati itu sentiasa bertakluk ataupun berpaut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurangan saya itu minta maaf jika kita dapat kekurangan. Jadi kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.